Selamat datang ke channel Nazair Abdullah. Channel yang membahaskan berkaitan alam pembonsaian. Pada perkongsian video tutorial pada kali ini saya akan kongsikan kepada anda apakah yang kita perlu lakukan apabila kita mendapati stek daripada pokok bougainville kita yang mempunyai cabang ataupun rantingnya layu ataupun mati seperti ini. Okey, nampak ni. Okey, baiklah teman-teman ya, sebelum saya meneruskan perkongsian saya pada kali ini, sebelum itu silakan anda untuk mengaktifkan tombol notifikasi agar anda dapat membantu memperkembangkan channel Nazair Abdullah. Terima kasih. Okey, baiklah teman-teman, di sini saya ada bekalkan sebuah stek daripada pokok bougainville kita ataupun pokok bougainville kertas ya, yang dalam keadaan rantingnya yang ada yang sudah mati dan ada yang sudah layu seperti ini, nampak macam ni teman. Okey ya. Dan juga nanti yang menyulung memanjang seperti ini, nampak daun-daunnya ada yang gugur, ada layu seperti ini. Okey, apakah perkara yang anda harus lakukan apabila anda memiliki stek daripada cabang pokok bougainville yang dalam keadaan seperti ini, iaitu ranting-rantingnya ataupun terdapat cabang-cabang yang mati. Okey, pertama sekali teman-teman ya, apa yang anda perlu lakukan ialah anda pertama kali sediakan sebilah gunting yang tajam. Okey, yang anda perlu lakukan ialah teman-teman ya, anda hendaklah melihat ataupun anda hendaklah memotong ya, anda potong sahaja ranting-ranting seperti ini teman ya, potong saja yang mati, yang lain potong saja, tak salah yang macam ni potong ya, potong saja yang ini, potong saja, tak salah. Okey, potong macam tu saja. Okey, tak ada masalah, kita potong saja. Kenapa ataupun apakah tujuan kita memotong ataupun memangkas ranting-ranting tadi ya teman-teman? Ini adalah bertujuan untuk kita membantu stek cabang pokok bougainville kita ini ya teman-teman, agar stek cabang pokok bougainville kita ini nanti akan cepat meluarkan tunas-tunas ataupun ranting-ranting yang baru. Itu adalah tujuan mengapa kita perlu melakukan pemangkasan atau menyantas atau memotong cabang-cabang ataupun ranting-ranting yang tumbuh pada stek cabang pokok bougainville kita ini. Itu yang pertama. Kenapa kita, dan sebab yang kedua ialah teman-teman, mengapa kita perlu memotong ataupun memangkas ranting-ranting tadi ya teman-teman. Ini adalah untuk membantu mengelakkan agar cabang-cabang yang buruk tadi ya teman-teman tidak terus merebak ke cabang-cabang pokok bougainville yang lain ya, ke bahagian-bahagian stek daripada cabang pokok bougainville yang lain. Jadi ia dapat membantu mengelakkan cabang-cabang ataupun keseluruhan stek daripada tanaman pokok bougainville kita ini akan buruk ya. Itu adalah sebab yang kedua. Dan sebab yang ketiga ialah teman-teman, mengapa kita perlu mencantas atau memotong terus ya ranting-ranting ataupun cabang-cabang yang busuk, yang buruk ataupun yang layu tadi teman-teman. Seperti ini teman-teman. Nampak tak? Daunnya pun dah ada yang gugur, ada rontok ya. Okey, nampak daun pun mengerinting. Ini adalah pokok bougainville Singapura ya teman ya. Okey, jadi itu adalah langkah-langkah yang kita perlu lakukan. Okey, langkah yang ketiga adalah teman, itu yang pertama dan kedua. Sekarang langkah yang ketiga teman yang kita perlu lakukan adalah apabila kita mendapati stek di cabang pokok bougainville kita memiliki daun ataupun ranting yang layu dan juga daunnya gugur, berguguran seperti ini, rontok seperti ini ya. Langkah yang ketiga adalah teman, kita hendaklah melihat ataupun kita memeriksa bagaimana keadaan media tanam di dalam polybag, pasu ataupun bekas-bekas lain di tempat kita menanam stek daripada cabang pokok bougainville ini ya. Kita lihat bagaimana keadaan media tanam, sama ada media tanam tersebut terlalu basah ya, terlalu kering ataupun terlalu keras, mengeras ya teman. Itu adalah beberapa hal yang kita perlu lihat berkaitan dengan media tanamnya. Okey, seandainya ya teman, seandainya kita mendapati media tanam yang terdapat di dalam polybag, sekiranya anda menggunakan polybag teman, ataupun sekiranya anda menggunakan pot ataupun pasu dalam keadaan kering, apa yang anda perlu lakukan ya, anda hendaklah menyiram ya, menyiram media tanam tersebut basah 100%. Okey, ingat basah 100%. Kenapa ini kita boleh lakukan dengan kata penyiram 100% teman? Kerana stek daripada cabang pokok bougainville ini ya teman, yang kita tanam ini sudah pun banyak tumbuh akarnya ya, banyak tumbuh akarnya di dalam ni, sudah dalam keadaan yang kuat ya, kuat sebab
Teman-teman nampak kan? Dia punya cabang ataupun ranting tumbuh pun sudah panjangnya, agak panjang. Jadi memang ia sudah memiliki akar yang kuat di dalam ni. Tidak menjadi masalah untuk kita melakukan penyiraman 100% basah. Okey? 100% basah. Okey. Yang kedua teman-teman ya, itu untuk keadaan media tanam kita yang berada dalam keadaan yang kering ya, terlalu kering. Okey. Yang kedua teman, sekiranya kita mendapati media tanam tersebut dalam keadaan keras ya teman, keras. Tetapi ingat teman, ini bukanlah daripada media tanam kita yang sudah lama ya. Ini masih lagi teman-teman, masih lagi dalam proses kita menanam stek ya teman, stek cabang itu. Okey. Jadi apabila kita mendapati media tanam itu dalam keadaan mengeras ataupun keras, kita lakukan penggemboran ya teman, kita lakukan penggemboran pada media tanam tersebut. Sama ada kita menggunakan bahan seperti ini ya. Ni, seperti ini. Okey, ataupun jenis-jenis bahan lain ataupun anda menggunakan kayu ya untuk anda menggemborkan semula tanah atau media tanam yang terdapat dalam polypek ataupun pasu tempat anda menanam cabang pokok bougainville tersebut. Okey, itu yang kedua. Okey, bagaimana pula kalau kita mendapati teman-teman media tanam di dalam polypek ataupun pasu itu ya teman dalam keadaan yang terlalu basah? Okey. Jadi, apabila kita mendapati media tanam tersebut dalam keadaan basah, teman-teman, apa yang kita perlu lakukan? Kita letakkan pokok bougainville kita itu di tempat yang kering dan lapang. Biar ia terkena sinaran matahari 100% supaya jangan lakukan penyiraman lagi ya. Supaya kita dapat mempercepatkan, mengurangkan kadar kelembapan pada media tanam kita itu yang terlalu basah. Itu adalah langkah yang kita perlukan. Jangan lakukan penyiraman lagi ya, iaitu untuk keadaan media tanam kita yang terlalu basah. Kerana apabila media tanam kita terlalu basah juga boleh mengakibatkan teman-teman stek daripada pokok bougainville kita ini mati. Dan apabila media tanam kita dalam keadaan yang terlalu kering juga boleh menyebabkan stek cabang pokok bougainville kita ini juga mati. Jadi apa yang penting, biarkanlah media tanam tersebut dalam keadaan yang lembab saja. Okey. Kemudian teman-teman, langkah yang ketiga ya, yang keempat ialah teman, apa yang anda perlu lakukan ialah anda hendaklah melihat bagaimana keadaan stek cabang itu sendiri ya, sama ada bahagian yang buruk atau membusuk atau terdapat bahagian-bahagian yang tidak sehat ataupun sakit. Mungkin ada tumbuh kulat ataupun jamur ya, mungkin ada serangan haiwan perosak ya. Ya, seperti itu anda perlu lihat. Seandainya anda menghadapi terdapat bahagian daripada stek cabang pokok bougainville anda ni yang busuk memburuk, anda boleh buang bahagian tersebut teman-teman ya, buangkan. Anda kupas ya, bahagian itu buang. Lepas itu anda timbuskan semula dengan media tanam seperti ini. Okey, itu adalah langkah yang kelima. Okey. Langkah yang keseterusnya teman yang perlu lakukan ialah apabila anda menghadapi stek cabang pokok bougainville anda dalam keadaan seperti itu ya. Yang itu iaitu keadaannya terdapat cabang-cabangnya ataupun ranting-rantingnya dalam keadaan mati dan layu, ialah mungkin anda telah melakukan pemupukan atau pembajaan. Ingat teman-teman ya, selama masa pertama anda melakukan penanaman stek daripada cabang pokok bougainville ya, sama ada itu stek cabang, stek batang, stek akar ataupun stek yang selainnya, pastikan anda tidak membaja ya, tidak membaja dulu ataupun jangan anda menggunakan pupuk kandang yang masih mentah kerana tidak sesuai teman ya, kerana stek kita ini masih lagi belum mempunyai akar yang kuat. Okey, itu adalah alasannya. Okey, jadi anda hanya perlu menjaga kelembapan media tanamnya dan pastikan stek pada cabang pokok bougainville anda ini mendapat sinaran pancaran matahari paling kurang pun 75% dari pagi hingga ke petang. Okey. Itu adalah langkah-langkah yang anda perlu lakukan ya untuk memastikan stek pada cabang pokok bougainville anda ini dapat hidup subur semula. Okey. Boleh ikut tak? Itu teman, jangan ya. Lepas tu teman, jangan anda meletakkan stek daripada cabang pokok bougainville anda ni ya teman, di tempat yang teduh ya, di tempat teduh seperti dalam bilik, di bawah rumah kah? Jangan ya. Kerana pokok bougainville ini memang sangat memerlukan sinaran matahari. Okey, jadi sila letakkan di tempat yang lapang. Terutamanya stek anda yang sudah berada keadaan seperti ini ya, yang sudah mempunyai akar yang banyak seperti ini. Okey, itu adalah langkah-langkah yang perlu anda lakukan sekiranya anda inginkan stek pada cabang pokok bougainville anda ini hidup subur semula. Okey, insya-Allah. Baiklah teman ya. Marilah kita sama-sama lihat ya salah satu contoh
yang telah saya lakukan, iaitu yang dalam keadaan sama, di mana stek cabang tersebut juga mengalami masalah yang sama, iaitu terdapat cabang-cabang ataupun ranting-ranting yang mati dan juga ranting-ranting yang layu seperti ini yang terdapatnya daun yang berguguran seperti ini. Okey, kita lihat teman-teman sebagai contoh kepada anda semua ya. Kita lihat dulu. Okey. Ini yang teman. Ini dia contohnya selepas melakukan metode yang sama ya, iaitu dengan cara melakukan pemangkasan. Kita pangkas ya teman-teman ranting-ranting ataupun kita cantas ranting-ranting yang membusuk dan layu. Jadi insya-Allah teman kita akan mendapati ia akan tumbuh semula cabang-cabang baru seperti ini. Nampak kan? Ini adalah cabang-cabang baru yang tumbuh selepas kita melakukan apa ni? Ini adalah bekas pemotongnya ni. Dapat pemotongan ni juga teman. Ini tengok ya. Ini juga lepas melakukan pemotongan ni. Ni nampak dia tumbuh yang baru kat sini, nampak cabang-cabang baru keluarkan, semakin banyak cabang dan insya-Allah semakin rimbun. Yang ini juga ya. Ini juga merupakan bekas potongan kita yang kita lakukan ya. Nampak teman, akar pun sudah nampak ni. Akar yang keluarkan, ini adalah akarnya. Akar pun sudah menembus daripada polypack ini. Ini bermakna teman, stek daripada cabang pokok bougainville ini ya sudah pun mempunyai akar yang kuat. Jadi memang sekarang tiba masanya untuk kita meletakkan stek daripada cabang pokok bougainville kita ini di tempat yang memang mendapati sinaran 100%. Okey, dari pagi hingga ke petang. Kerana ingat teman, stek daripada pokok bougainville ini ataupun pokok bougainville ini memang sangat memerlukan sinaran matahari untuk membantu proses penyuburannya. Okey, untuk itu ya teman, apabila anda sudah mendapati stek daripada cabang pokok bougainville anda sudah memiliki akar yang banyak seperti ini teman, jadi anda boleh memulakan pemupukan ataupun pembajaan. Gunakan sedikit, mungkin 2 hingga 3-5 butir ya daripada baja NPK ya. Gunakan baja NPK teman ya. NPK 16 seperti ini ya. Gunakan baja seperti ini. NPK 16 ni. NPK 16. Okey, ini adalah merupakan salah satu baja yang sangat sesuai untuk gunakan untuk membantu dalam mempercepatkan proses penyuburan semula stek daripada cabang pokok bougainville kita. Okey, anda boleh gunakan seperti ini saja, sedikit saja. Tak perlu banyak, sedikit saja. Okey, kita masuk ke dalam tu macam tu. Okey. Masuk ke macam tu. Masuk saja. Letak macam tu, okey. Okey, baiklah teman. Saya rasa cukup sampai setakat ini dulu ya teman untuk perkongsian saya pada kali ini, iaitu apakah yang kita perlu lakukan apabila kita menghadapi masalah stek daripada cabang pokok bougainville kita yang daunnya ataupun cabangnya ya teman terdapat ranting-ranting ataupun cabang-cabangnya yang sudah mati ataupun layu seperti ini ya teman, dan ia akan jadi seperti ini. Nampak subur kan? Ini subur. Okey, daun subur. Walaupun terdapat bahagian-bahagian memang sudah mati, kita sudah lakukan pemangkasan ya. Kita potong dan akhirnya beberapa minggu ia akan tumbuh seperti ini ya, akan subur. Nanti insya-Allah ke depannya kita akan potong lagi ya, kita pangkas lagi untuk membanyakkan lagi cabang-cabang baru yang akan tumbuh nanti. Okey, baiklah teman-teman ya, saya rasa cukup sampai setakat ini dulu untuk perkongsian daripada saya pada kali ini ya teman-teman ya, iaitu apakah yang kita perlu lakukan apabila kita mendapati stek daripada cabang pokok bougainville kita yang dalam keadaan ranting-rantingnya yang layu dan juga mati ya, dan tumbuh menjulur ataupun memanjang seperti ini ya. Okey, baiklah teman, saya rasa dengan sedikit perkongsian daripada saya pada kali ini, saya harap sedikit sebanyak dapat memberi panduan kepada anda semua ya, terutamanya teman-teman yang tidak tahu apakah yang harus dilakukan sekiranya mendapati stek cabang pokok bougainville anda dalam keadaan seperti itu tadi ya, iaitu dalam terdapatnya ranting-ranting mati dan juga yang sudah buruk dan layu. Okey, baiklah teman ya. Seperti biasa teman, sebelum saya mengakhiri perkongsian saya pada kali ini, sekiranya anda merasakan perkongsian saya ini bermanfaat untuk anda ya teman, silakan anda klik subscribe, tekan tombol loceng, share dan komen ya teman, kerana semuanya gratis, mudah ya. Dan ini akan membolehkan anda menjadi orang yang pertama sekali akan mendapat info-info ataupun perkongsian terbaru daripada channel Nazar Abdullah, channel yang membahaskan berkaitan alam perbonsaian. Okey, di mana untuk kali ini teman saya kongsikan kepada anda berkaitan
pokok bugambil. Okey. Baiklah teman, bagi teman-teman yang masih lagi belum subscribe, silalah subscribe ya teman. Subscribe, like, share dan komen ya. Kerana dengan melakukan subscribe, share dan komen, anda akan dapat sama-sama membantu teman-teman kita yang lain juga mengetahui ya mana ilmu berkaitan pokok bugambil apabila dalam keadaan stek kita memiliki cabang ataupun rantingnya yang dalam keadaan layu, mati dan memanjang seperti ini. Okey, baiklah teman-teman, sebelum saya mengakhiri perkongsian saya pada kali ini, marilah kita sama-sama berselawat kepada kekasih kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapat syafaatnya dari dunia sampai akhirat. Jom kita sama-sama berselawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Okey, baiklah teman. Saya rasa cukup sampai setakat ini dulu untuk perkongsian saya pada kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam satu hobi, salam bonsai. Assalamualaikum. Bye bye.